Italy is still too weak. Violated the Paris. "102 tahun yang lalu, Tanah Melayu pernah dilanda wabak pandemik yang dipanggil sebagai Spanish Flu. Lazimnya, semua beranggapan bahawa Spanish Flu berasal dari Sepanyol, tetapi hakikat sebenarnya adalah tidak sama sekali. Terdapat banyak dakwaan tentang punca datangnya virus ini, namun ada satu sumber mengatakan penyakit ini mula dikesan di Haskell County, Kansas, USA pada Januari 1918. Virus ini adalah yang paling teruk apabila hampir 1/3 daripada populasi dunia dijangkiti ketika itu dan telah mengorbankan hampir 30 juta nyawa. Bagaimanakah Spanish Flu boleh tersebar sehingga ke Tanah Melayu? Sedangkan pada ketika itu, ekonomi Tanah Melayu yang dikuasai oleh British pasti tidak akan memberi ruang pada rakyat untuk melawat ke negara luar yang berpotensi seperti yang berlaku dalam episod COVID-19. Terlebih dahulu, sila klik tombol subscribe, like dan share atas tanda sokongan anda kepada channel kami. Spanish Flu di Tanah Melayu telah mengorbankan sebanyak 35,000 orang, iaitu 1% daripada jumlah penduduk, dan berkemungkinan adalah lebih daripada itu. Antara mangsa-mangsa wabak ini adalah Sultan Perak ke-29, Sultan Abdul Jalil Karamatullah Nasiruddin Mukhtaram Shah dan Sultan Terengganu ke-11 Sultan Zainal Abidin III. Serangan pandemik ini bermula di negeri Pulau Pinang pada bulan Jun 1918. Pada masa itu, jumlah mangsa hanyalah puluhan orang yang merupakan penduduk di sekitar Pulau Pinang, dan beberapa minggu selepas itu, wabak tersebut pun hilang. Namun, pada Oktober 1918, 4 bulan selepas serangan pertama, serangan kedua telah terjadi dengan dahsyat dan direkodkan seramai 267 orang telah maut di Penang General Hospital dalam tempoh 48 jam. Jumlah angka korban di Pulau Pinang adalah seramai 1,500 orang. Selain Pulau Pinang, wabak ini turut tersebar ke negeri-negeri lain termasuk Borneo Utara dalam masa 41 hari sahaja. Di Borneo Utara, wabak mula tiba di Jesselton sebelum disebarkan lagi melalui individu yang menaiki jalinan kereta api ke Keningau, Tamunan dan Ranau sekitar 19 Oktober 1918. Ini menjadikan Borneo Utara adalah negeri yang paling teruk dilanda Spanish Flu dengan anggaran 40% daripada jumlah keseluruhan penduduk Sandakan, Tawau dan Kudat. Semua rekod ini tercatat di dalam satu laporan tahunan negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu serta British Borneo Utara oleh British. Walau bagaimanapun, laporan tersebut tidak lengkap dan mungkin angkanya dikurangkan demi menjaga nama baik British. Hal ini demikian kerana di dalam laporan tersebut, negeri Terengganu tidak mempunyai rekod kematian, sedangkan sebulan selepas kematian Sultan Perak, Sultan Terengganu turut mangkat disebabkan jangkitan yang sama. Jika seorang sultan boleh dijangkiti walaupun pergerakannya dijaga rapi, apatah lagi rakyat. Dan bagaimana wabak ini boleh merebak secara keseluruhannya? Spanish Flu di Tanah Melayu dipercayai bermula berikutan perkembangan ekonomi di pusat utama negeri-negeri Selat iaitu Singapura. Pada waktu itu, Singapura telah pun menjadi negeri berpotensi tinggi pada ancaman Spanish Flu. Ia dibuktikan dengan pengumuman daripada Presiden Majlis Jawatan Kuasa Perbandaran Singapura bahawa kadar kematian akibat ancaman selesema meningkat daripada 25 orang per 1,000 populasi pada bulan Mei menjadi 58.61 per populasi. Sesuai dengan ideologi seorang penjajah, British tidak begitu menghiraukan keadaan ini melainkan hanya untuk mengaut keuntungan semata. Sekitar Jun 1918, aktiviti Entrepot di negeri Selat berada di kemuncak dan sangatlah merugikan jika perkara ini digemparkan pada dunia. Pulau Pinang adalah termasuk dalam Liga Negeri-Negeri Selat selain Singapura dan Melaka.
Selain menjadi platform positif dalam ekonomi dan pertukaran budaya, ianya juga menjadi satu platform di mana pertembungan pembawa virus melalui pendaratan kapal steam yang membawa masuk warga asing dari Singapura ke Pulau Pinang. Pada Jun 1918, beberapa laporan pegawai perubatan di Pahang telah melaporkan beberapa kes influenza di Kuantan, namun tidak mengakibatkan sebarang kematian. Serangan pertama di Pulau Pinang pula, mangsa yang dilaporkan cuma puluhan orang penduduk di sekitar Pulau Pinang dan ianya pun reda. Oleh hal demikian, British memandang ringan terhadap ancaman ini kerana bagi mereka ia hanyalah satu selsema biasa. Musuh utama wabak di mata mereka hanyalah cacar, hawar dan kolera, di mana hampir 12.5 juta rakyat India di bawah pemerintahan British telah terkorban sekitar tahun 1819 hingga 1820, iaitu 100 tahun sebelum ancaman Spanish flu. Diakui, British menubuhkan pusat kuarantin dan SOP untuk tangani tularan cacar, hawar dan kolera di Pulau Pinang sejak tahun 1870. Bagaimanapun, penyakit tiga serangkai ini simptomnya sangat berbeza dengan pembawa Spanish flu. Kesimpulannya, tiada sekatan dikenakan untuk kemasukan ke Pulau Pinang dengan simptom selesema dan tiada siasatan mendalam tentang punca dan sebab kematian atas kejadian ini. Di Perak, selain berita tergempar tentang kemangkatan Sultan Perak ke-29, kematian 70 orang warga India yang dibawa masuk dari Madras bagi tujuan pembinaan Kelly's Castle turut dipercayai disebabkan Spanish flu. Namun, disebabkan tiada siasatan menyeluruh tentang kematian ini, ianya dianggap sebagai suatu sumpahan pada waktu tersebut. Kaitan dengan Spanish flu ini diambil dari satu artikel bertajuk Kelly Castle, Fantasy or Folly tulisan Roger Tiedemann. Kelemahan, kelalaian dan sikap ambil lewa British pada ancaman ini terbukti apabila telegram yang dikirimkan oleh Governor British di Afrika Selatan, iaitu General Sydney Buxton, kepada wakil kerajaan British di Singapura yang memperincikan tentang virus ini turut tidak diendahkan. Akhirnya, setelah serangan kedua dan mengakibatkan banyak nyawa terkorban, hanya pada 12 Oktober 1918, amaran terawal berkenaan virus ini dikeluarkan. Bagaimanapun, semuanya telah terlambat. Wabak pandemik ini telah tersebar dan menyerang tanah Melayu hampir 2 bulan. Diceritakan situasi di mana ada mayat yang dibiarkan begitu sahaja di tepi jalan kerana takut akan dijangkiti. Ada juga peristiwa di mana hari ini penggali kubur menguburkan mayat, pada esok penggalinya pula dikuburkan bergilir-gilir. Kita harus bersyukur kerana pada hari ini negara kita diperintah oleh bangsa Malaysia sendiri dan sentiasa mengambil sikap berjaga-jaga tentang ancaman virus. Sejarah tetap akan kekal sebagai sejarah, tetapi janganlah biarkan ianya kekal berulang untuk generasi seterusnya. Terima kasih.